Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat baginda. Pagi ini saya nak melontarkan satu soalan yang saya rasa tidak ada seorang pun di Malaysia ni yang boleh menjawab soalan saya ini. Dan kalau saya utarakan juga kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pun, mungkin kalau ada peluang saya bertanya kepada Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu, besar kemungkinan mereka tidak boleh menjawab soalan yang saya akan bangkitkan dalam masa yang singkat ini. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang dihormati dan yang saya kasihi sekalian, moga-moga apa yang saya bangkitkan ini mendapat perhatian penduduk seluruh dunia, khususnya umat Islam di Malaysia, iaitu terutama di Semenanjung, dan saya menjurus terus kepada negeri saya, negeri Perak. Saya harap orang Perak dengarlah. Lepas di Perak tu saya terus ke kampung saya di tepi Sungai Perak, iaitu kampung saya di Parit, dan lepas itu saya juruskan terus ke tempat lahir saya, iaitu di Kampung Baru Padang Kanga, Parit, dan saya duduk di Kampung Pasir Gajah di Parit. Saya harap orang Pasir Gajah pun dengarlah. Apakah soalan yang saya nak tanya ni? Tuan-tuan kena dengar dengan baik. Sebelum saya mengemukakan soalan saya, pertama saya nak bangkitkan satu perkara yang jarang kita dengar. Itu pun saya ambil dari persidangan dunia. Yang saya hadir persidangan dunia itu dianjurkan oleh UiTM. Saya beli buku Majlis Persidangan Dunia itu yang dianjurkan oleh UiTM. Ini sebahagian kecil yang saya ambil daripada buku yang saya beli. Buku tu hampir RM200 rasanya, saya pun dah lupa. Tebal bukunya, dikeluarkan oleh UiTM. Dan ini semua kertas-kertas kerja. Salah satunya saya cari kertas kerja tu, ini saya bacakan kepada tuan-tuan. Tajuk beritanya, Developing Great Leaders via Action Learning Program. Kertas kerja ni ditulis oleh Michael Marquardt. Nak menyebut pun tak erti saya. Michael J. Marquardt, Professor of Human Resource Development and International Affairs, George Washington University. Ini kertas kerja beliau di persidangan dunia itu. Saya bacakan dia punya kertas kerja sikit daripada ni, sebab dia berbentuk soalan yang dikemukakan kepada seluruh penduduk dunia, ya. Introduction. Ini dia punya introduction. Tajuknya yang tu. Developing Great Leaders via Action Learning Program. Saya bacakan intronya dulu. Introduction ini, ya. Tuan-tuan dengar saja, saya bacakan. Dia kata, critical need to leaders who can ask question. Keperluan yang sangat kritikal, saya terjemahkan, untuk pemimpin yang boleh bertanya soalan. A critical need for leaders who can ask question. Ini dia punya intronya.
asking rather than telling, question rather than answers has become the key to leading in today's global environment. Saya anggap tuan-tuan boleh menguasai bahasa Inggeris ni ya, saya baca aja. The leaders of the past may have been a person who knew how to tell, but certainly the leaders of the future will be a person who knows how to ask. Faham maksud dia ya? Maksud lebih kurang lah bagi yang tidak boleh menguasai bahasa Inggeris, katanya pemimpin yang dulu adalah pemimpin yang boleh memberitahu saja. Tetapi certainly the leaders of the future, pemimpin masa depan ialah orang yang tahu bagaimana nak bertanya. Itu sebab saya kata saya nak bertanya kepada soalan ni tuan-tuan, dan saya rasa tidak ada seorang yang boleh jawab soalan saya di Malaysia ni. Dan mungkin juga seluruh dunia. Saya akan bangkitkan soalan, tuan-tuan dengar soalan saya lepas ni. With the growing complexity and speed of change in the world, the traditional hierarchical, daripada perkataan hierarchy ya, hierarchical model of leadership that worked yesterday will not work for tomorrow. Ni dia kata leadership that worked yesterday, pemimpin yang bekerja semalam, yang telah bekerja semalam, mungkin tidak boleh diguna untuk besok. Ya. Sebentar saya tunjukkan kejap. Kenapa benda tu? Baik. Jadi, bila saya katakan begini, saya harap tuan-tuan boleh faham maksud soalan ini. Apa yang saya baca tadi, harap tuan-tuan boleh faham. Soalan saya kepada semua pihak. Kalau saya bangkitkan soalan ini kepada menteri-menteri kabinet, ini di parlimen ya, kemungkinan mereka tidak boleh jawab kerana Sarawak telah mengeluarkan berita. Menteri kabinet pilih membisu aja. Kalau saya tanya kepada menteri-menteri kabinet, mereka akan jawab, menteri kabinet pilih membisu. Dia orang tak nak bercakap lah. Kalau saya tanya soalan ni, mereka pun tak nak bercakap. Soalan ni akan keluar lepas ni saya nak. Ini satu lagi beritanya. The pandemic, the pandemic through a woman's lens. Saya ada dapat satu berita dari akhbar ni. Saintis cipta kanta khas. Saintis cipta kanta khas baca mesej. Mereka telah mencipta satu kanta khas macam mana nak membaca mesej tu. Jadi soalan ni juga saya tanya kepada woman. Ini antaranya. Dia kata, we are women. Hear us roar. Itu dia. Ya. Jadi pada gambar rajah akhbar ni ada ditunjukkan dua helai daun tu. Akhbar The Star. Itu gambar daun. Soalan saya ada kaitannya dengan daun juga. Ni dia. Kemudian kalau saya tanya lagi kepada pelajar-pelajar sekolah, langsung dia tak boleh jawab. Kalau saya tanya kepada mahasiswa pun mereka tak boleh jawab. Kalau saya tanya kepada profesor-profesor di universiti pun, kemungkinan besar tidak ada seorang profesor yang boleh menjawab. Ini soalan saya. Soalan saya mudah saja ya.
Saya baru minum teh kejap ni tadi. Ini tehnya. Teh Sabah. Kita dengar baru ni Sabah, pilihan raya Sabah. Dan daripada Sabah lah datangnya kluster COVID-19 baru ni, kluster Sabah. Setelah habis pilihan raya, maka kes COVID ni bangkit balik. Dia ada kaitan dengan Sabah pilihan raya. Ini teh Sabah. Saya minum kejap ni tadi. Ya. Dalam gambar ni ada dua teh. Teh dua je ditunjuknya, daun teh tu. Di sebelah tu ada tali pula. Saya mengambil pendekatan Edward de Bono, lateral thinking. Edward de Bono ni dia mengajar lateral thinking. Soalan dia banyak bertanya tentang benda-benda yang pelik-pelik. Ini tehnya. Ini talinya. Ini daunnya daripada teh Sabah. Ya. Jadi lateral thinking ni asalnya daripada istilah Melayu. Daripada ikan. Seekor ikan. Kerana pada ikan tu ada lateral line. Fungsi lateral line is to detect vibration. Jadi Edward de Bono menggunakan istilah lateral thinking. Makna lateral thinking is to solve problem. Imaginative thinking to solve problem. Jadi saya minta tuan-tuan yang ada imaginative thinking, cuba solve the problem daripada teh Sabah ni. Apakah maklumat yang ada dalam otak saya yang saya gunakan kaedah berfikir secara kreatif dan lateral dan imaginative thinking ni untuk menyelesaikan masalah. Saya harap tuan-tuan boleh bayangkan apa yang tersirat dalam fikiran saya, yang tuan-tuan boleh membaca, itu soalan saya. Apakah yang ada dalam minda saya berkenaan dengan uncang teh, dengan tali ini, dan juga dengan daun ini? Soalannya mudah. Macam mana tuan-tuan nak jawab? Macam mana jawapan yang ada dalam otak saya? Sebab tu saya katakan tadi, asking rather than telling. Question rather than answers has become the key to leading in today's global environment. Tuan-tuan kena faham lah maksud soalan daripada kertas kerja ni. Tuan-tuan yang duduk di universiti boleh faham maksud kertas kerja ni. Maknanya pemimpin masa depan adalah pemimpin yang boleh bertanya soalan. Bukan untuk menjawab soalan. Jadi makna pemimpin masa depan ialah pemimpin yang bertanya soalan. Sebab soalan tu dalam kepala saya. Jawapan tu juga daripada saya juga. Yang akan saya kupas lepas ni. Tapi tak boleh bagi sekarang. Saya nak tengok tuan-tuan menjawab. Daripada soalan saya, daripada uncang teh. Kenapa berlaku COVID di Sabah baru ni? Selepas pilihan raya di Sabah. Kita pernah dengar kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah tu ialah kerajaan besar. Ketika Ratu Balqis di zaman Nabi Sulaiman. Kerana Nabi Sulaiman ialah seorang Nabi yang dianugerahkan kerajaan yang besar. Ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada rakyatnya, siapa yang boleh memindahkan istana Puteri Balqis? Manusia yang jawab. Jin pun jawab juga. Manusia kata sekelip mata. Baru kemarin saya baca, di China, mereka mengangkat sebuah bangunan flat, berapa tingkat, mengangkat bangunan tu. Orang Melayu lagi handal. Diangkatnya rumah kampung, ramai-ramai, gotong royong di parit. Kami kalau nak ubah rumah, kami angkat. Ramai-ramai, gotong royong. Ya. Itu sebab suruh bekerjasama, baliklah kampung. Tengok kampung tu. Ini rumah dah reput di kampung tu. Angkat rumah tu balik, banner. Ya. Yang ada duit tu balik kampung, banner rumah balik. Baik. Lepas tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh membaca minda saya, ini bukunya. Yang ditulis oleh Kathleen Taylor. Tajuknya Brain Supremacy. Ya, yang ditulis oleh Kathleen Taylor di atas penulisnya tu. Dia kata,
Can scientists read a person thought? Can scientists read a person thought by monitoring their brain? Boleh tak anda membaca otak saya dengan monitor brain saya? Saya rasa tuan-tuan tak boleh baca. Sebab tuan-tuan tak ada alat untuk mengesan otak tu. Sebab apa Amerika dia panggil kuasa besar dunia, super power. Saya baca hari itu satu artikel keluar dalam akhbar The Star. Style orang Amerika ni, dia buat research, kajian. Dia kata, dia telah buatkan alat komputer untuk mengesan gelombang otak manusia. Dia boleh baca otak manusia dengan menggunakan zoom. Dia ambilnya gambar mata tu, contohnya mata saya ni, ditangkapnya gambar daripada jarak jauh lah. Sebab dia nak tahu apa dalam otak saya. Dia ambilnya gambar, dia tangkapnya mata saya ni. Bila mata saya berkelip, dia dah boleh baca apa maksud dalam otak saya. Dia boleh baca gelombang otak tu. Dia masukkan dalam komputer, dia akan baca. Kerana mereka ada alat. Kita di Malaysia ni, terutama di universiti kita, kalau ada pun satu universiti yang saya rasa, Multimedia University. Satu lagi di Sarawak, UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak, ada fakulti Cognitive Science. Kognitif berkaitan dengan otak lah. Ya. Kemudian Kementerian Pelajaran telah memberikan geran. Saya memang cikgu lah. Kalau boleh saya pun nak dapat geran. Dia nak bagi geran pada guru-guru yang buat penyelidikan tentang otak. Saya dah buat kajian otak ni dah berapa tahun dah. Semenjak tahun 73 lagi, masih saya bersekolah. Saya dah mengkaji otak saya sendiri. Waktu saya berdialog dengan Profesor Diraja Engku Aziz di Universiti Melaya, tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya bangkitkan soalan di atas pentas bersama Profesor Diraja. Saya macam seorang ahli panel bersama dengan Profesor Diraja Engku Aziz di Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya. Kalau nak tengok, tengok dalam handphone. Ada gambar saya dengan Profesor Diraja. Saya tanya pada Profesor Diraja, saya bangkitkan satu isu. Seorang ahli falsafah daripada Perancis rasanya. Namanya Albert Camus. Kita ada orang namanya Ismail Camus, Ustaz Ismail Camus. Dia pun telah meninggal. Kita selalu dengar kuliah-kuliahnya dalam forum-forum perdana dan sebagainya. Albert Camus ni, saya bangkitkan soalan, tanya pada Profesor Engku Aziz. Albert Camus berkata, orang yang mempunyai fikiran yang baik ialah orang yang boleh membaca fikiran dia sendiri. Orang yang boleh membaca fikiran dia sendiri dan mentafsir dirinya. Itu kata Albert Camus. Ya. Jadi saya haraplah tuan-tuan lihat balik pada ayat Quran yang Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Ayat tu ada menyentuh tentang zikir dan fikir. Saya banyak kali mengulangi ayat itu. Jadi kajian yang saya buat ni banyak merujuk kepada kemampuan otak kita seperti apa yang dikehendaki dalam sebuah hadis. Berfikir sesaat lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat yang tidak khusyuk. Sebab kita nak melahirkan ramai orang-orang bijak di Malaysia supaya dengan bijaknya rakyat ni, dia dapat membangunkan balik tradisi umat Islam dalam semua bidang. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman. Orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri. Sambil berbaring. Ya, sambil duduk. Sambil berbaring.
dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi itu. Seraya berkata, tidaklah kau jadikan segala sesuatu sia-sia. Contohnya, ini tadi saya tunjuk. Walaupun dia ya, tidak sia-sia Allah buat supaya ada orang yang boleh berfikir. Apa kaitan dengan tali ni? Apa kaitannya dengan daun tadi? Saya tak nak jawab. Tuan-tuan jawab. Lepas ni baru saya jawab. Jadi perkara ni sangat penting, macam mana kita boleh mengurus balik diri kita dan juga masyarakat kita supaya terpimpin. Saya dah mengajar beberapa kali, 9 kali 1 bukannya 9. Kalau tuan-tuan jawab 9, jawabnya salah. Kerana sistem sekolah tidak berfikir. Walaupun dia kata kemahiran berfikir arah tinggi, sebenarnya sekolah tidak berfikir. Dia hanya menggunakan hafalan. Bila kita menghafal, jawabnya 9. Bila hafal 9 tu, orang kata betul. Tetapi berfikir bukan begitu. Siapa yang meletakkan 919 sebenarnya salah. Saya banyak kali dah kuliah. Kalau tuan-tuan perasan, ingat dia balik. Itu sebab menggunakan pemikiran, macam mana cara nak membetulkan. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Bukan tak dengar. Orang yang tidak ada akal, tidak ada agama bagi dia. Orang gila. Mana ada agama? Tapi ada satu kisah di Tanjung Rambutan saya dengar. Ada satu orang tu otaknya normal. Dia tayar dia pecah dekat dengan hospital. Bila dia buka tayarnya, skru satu tu jatuh dalam longkang. Sebelah tu pagar orang gila. Orang gila tengok je orang yang sihat tu buat kerja. Bila jatuh skru dalam longkang, bila dia nak pasang balik tu, dia pun ambil lah kayu, dia kaihnya yang skru yang kotor dalam longkang tu. Orang gila tengok dia jauh. Kemudian orang gila bagi respon. Tuan, kata dia, tuan tak payah ambil skru dalam longkang tu. Bila dah ketat 3 skru, 1 lagi tak ada, tak apa. Bergerak ke mekanik. Sampai ke workshop, minta 1 lagi skru. Orang yang normal tu tengok orang gila tu. Dia kata apa? Weh, baguslah fikiran awak ni. Apa dia jawab dia orang gila tu? Dia kata, aku ni gila, yang kamu tu bodoh. Nampak? Kadang-kadang orang sehat ni pun mental dia bermasalah. Benda-benda yang kecil begitu pun dia tak boleh fikir. Orang gila tu kata, aku ni gila, kamu tu bodoh, kata dia. Oh, iya juga. Alahnya dia tinggal orang gila tu, dia pergi ke workshop. Tuan-tuan, saya buat perbandingan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, orang yang masuk neraka ni, ada laqad zara'na li jahannam ayatnya, rasa saya dah lupa ayatnya. Penghuni neraka ni, yang ni ialah mereka yang ada mata tak mau melihat, ada telinga tak mau mendengar. Ya. Fikiran yang Allah beri tak nak tengok. Maka layaklah mereka masuk neraka Allah. Hidayah satu hal lah. Allah nak beri hidayah tu, itu hak dia. Tapi dia manusia kena ada usaha, merenung, berfikir balik. Kenapa batu yang disembah? Ya. Allah sebut dalam Quran asbabun nuzulnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat ni asbabun nuzulnya, Allah menemplak kaum Nabi Ibrahim yang buat berhala dengan tangan mereka, lalu berhala itu disembah. Maka turunlah wahyu. Allah sebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman, aku jadikan kamu dan segala perbuatan kamu tu. Perbuatan kamu mencipta berhala tu pun aku yang buat. Maka layaklah aku yang kau sembah. Aku yang kau sembah. Bukannya berhala tu. Cuba kamu buat berhala, perbuatan kamu tu aku yang buat. Maka yang layak disembah bukan berhala. Aku, kata Allah. Ayat tu turun begitu.
supaya manusia berfikir. Jadi orang-orang yang belum beriman kepada Allah ni, renunglah balik. Gunakanlah kemahiran berfikir melihat balik kebesaran Allah. Itu sebab saya renung. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azaban nar. Saya nak ambil contoh universiti yang duduk berfikir di kedai-kedai kopi. Nama universitinya Princeton University di Amerika. Saya selalu di kedai kopi di Universiti Melaya. Akademi Pengajian Islam. Saya selalu makan dengan mahasiswa, dengan profesor. Sambil makan, saya bawakan benda besar kepada profesor. Ramai profesor tak nak layan saya. Dia tengok saya macam orang tak betul ke? Saya bangkitkan isu besar tentang dunia akademik. Macam mana akademi pengajian Islam? Contohnya, saya baca ayat Quran, Waraqil Jannah, surah Al-A'raf. Saya bawa jumpa Jabatan Quran dan Hadis. Saya jumpa profesor, saya tak nak sebut namanya. Saya kata, Prof ada tak baca ayat Nabi Adam turun ke bumi pakai daun? Dia jawab pada saya tak pernah baca ayat ni. Padahal dia Jabatan Quran tu. Saya pun tunjuk ayatnya, surah Al-A'raf. Waraqil Jannah. Ada dalam Quran, Waraqil Jannah, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari syurga setelah memakan buah daripada pohon yang dilarang. Ada ayat tu, dia pun baca. Terkejut dia. Tuan-tuan, ada di kalangan profesor yang tak peka dengan masalah yang kecil begini. Sebab itu gambar daun pada T ni, saya merujuk kepada ayat tadi. Saya tak nak jawab sekarang. Ini berkaitan dengan akhirat. Daun T ni ada kaitan dengan akhirat. Saya boleh buktikan. Sebab tu saya tak nak jawab sekarang. Kau menjawab soalan saya. Dan saya rasa tak ada seorang yang boleh jawab. Kerana jawapan tu dalam otak kanan saya. Buku ni kata, can scientist, yang saya tunjuk tadi, bolehkah saintis membaca pemikiran orang? Dengan cara monitor brain tu. Dengan mengawasi pergerakan otak. Jadi tuan-tuan gunalah alat yang ada pada tuan-tuan, cuba monitor otak saya. Maklum nak dapat jawapan. Sebab jawapan ni hadiahnya, kalau saya meletakkan 1 juta, tuan-tuan tak boleh jawab, makna rugi tuan-tuan. Katalah saya ada duit 1 juta, saya offer, saya tawarkan. Siapa boleh jawab soalan ni, saya bagi 1 juta. Ya. Boleh? Kalau boleh, monitorlah otak saya ni. Sebab ada USM kata saya tak betul. Dia kata saya ni tak betul. Keluar dalam akhbar utusan. Saya bangkitkan isu pereka kapal angkasa. Saya bagi idea pada NASA. NASA dah pakai idea saya. Tapi USM kata tak betul. Dikeluarkan dalam surah akhbar utusan Malaysia. Tuan-tuan tengok YouTube saya. Saya bercakap bagaimana pereka kapal angkasa menggunakan cara melancarkan kapal angkasa tu. Saya bagi idea pada USM. Fakulti Aero Angkasa di Seri Iskandar. Sekarang UTP yang ambil alih. Mereka tuduh saya tak betul. Jadi sekarang saya nak tanya soalan ni. Kalau tuan-tuan boleh jawab, maknanya tuan-tuan telah menerobos dalam otak saya. Maka di situ akan berlakulah perbincangan yang sehat. Kita nak berbincang supaya hidupnya ilmu dengan muzakarah. Bila semua orang boleh muzakarah berlapang dada, maka banyak lagi ilmu yang Allah akan bagi kepada kita. Sebab itu umat Islam kena menguasai bidang-bidang yang belum kita dapat capai. Banyak kerja kita kena buat lepas ni tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan yang tengok ni bangkitkanlah soalan. Saya nak tengok siapa yang nak bertanya. Dama Sipa is watching. Muhammad Azri Ridwan. Assalam tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ni hari Sabtu. Tak ada apa nak buat. Universiti Princeton tu kan, dia penduduk berkumpul. Semuanya profesor. Mereka sembang di kedai kopi. Mereka bangkitkan idea masing-masing. Kenapa kita tak boleh duduk kedai kopi sambil kita minum kopi itu, kita bersembang. Tapi sembang tu biarlah berisi sikit.
Janganlah sembang yang bukan-bukan. Bangkitkan benda-benda yang boleh menambah keimanan, menambah kita punya apa yang Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Allah menaikkan orang-orang yang beriman dan berilmu, ya, ke beberapa darjat. Barulah umat Islam ni naik darjatnya kerana dalam dadanya penuh ilmu. Saya haraplah orang Melayu mulai saat ini merenung balik bagaimana kita dah belajar masa zaman kanak-kanak tu, dibangkitkan balik supaya Allah naikkan darjat kita yang beriman ini dan berilmu. Kalau ada iman tak ada ilmu pun masalah, maka tak nampaklah naik darjatnya. Sebab itu Allah sebut beriman dulu. Yarfa'illahu allazina amanu. Allah naikkan darjat orang-orang yang beriman. Kita tengok orang-orang negara-negara luar yang punya teknologi tinggi. Saya bukan bangga dengan bermegah dengan mereka punya teknologi. Sebab umat Islam pun dah lama mendahului perkara-perkara begini. Saya ambil contoh dalam sejarah seni banner yang sampai kita lihat sekarang tersergam indah, Masjid Biru. Orangnya bernama Mimar Sinan. Ya, dia bukan belajar macam kita. Dia mendapat anugerah Allah, ilham. Dia nampak dia punya desain dalam jubah dia. Saya diberitahu baru ni, dalam jubah tu dia nampak desain untuk buat masjid. Kalau Allah nak bagi, mudah aja. Saya maafkan saya kalau saya tersilap, ya. Kisah Nabi Rasulullah ketika Mi'raj yang saya pernah terdengar. Nabi Mi'raj naik ke langit di Masjidil Aqsa. Masa Nabi naik, Nabi tak bilang tiang-tiang masjid. Kerana pergi sana bukan nak membilang tiang masjid. Sebab Nabi naik ke langit daripada Masjidil Aqsa. Bila Nabi turun daripada Sidratul Muntaha, maka orang-orang tu nak uji Nabi. Macam-macam mereka uji Nabi. Antaranya soalan, kalau benar engkau telah pergi ke langit, berapakah tiang Masjidil Aqsa? Tuan-tuan, dia bertanya kepada Nabi. Bukan dia tanya kepada orang awam. Nabi ni kekasih Allah, tuan-tuan. Nabi tu sentiasa dijaga. Bila ditanya soalan itu, ialah Nabi pun bila ditanya tu, maklumlah soalan yang dia tak terfikir nak bilang tiang. Kemudian Allah tunjukkan depan Nabi Masjid Aqsa dan tiang-tiangnya. Lantas Nabi mengira lah, Allah boleh buat kun fayakun depan mata. Kita sekarang televisyen lah. Itu pun lambat jawab. Kalau kita guna Skype pun, kadang-kadang gambar tak clear. Tapi ini Allah yang datangkan jawapan. Nah, depan mata. Tuan-tuan, ilmu-ilmu ni tuan-tuan, kalau tidak melalui proses belajar secara formal pun, jawapannya Allah dah beri. Melalui ilham. Kalau para Nabi, wahyu lah. Kita ni macam mana? Belajar setengah mati. Puasa fail selalu. Ya, saya pun fail juga. Tapi saya ikhtiar balik. Jadi itu yang dikatakan pendidikan seumur hidup. Sepanjang hayat. Sepanjang hayat ni kena belajar. Kisah Ipoh tu, dipanjatnya Ipoh. Bila dah panjat Ipoh, dia buatnya buayan. Mufti Perlis minta remaja yang buat buayan di perkataan Ipoh tu, ada perkataan Ipoh di tengah bandar, Ipoh tulis Ipoh, I-P-O-H. Dipanjat demo Ipoh tu, dibuatnya buayan. Kalau takdirnya jatuh ke bawah macam. Mufti Perlis panggil demo ni pergi nak ke Perlis, dia nak tarbiyah remaja. Saya bagi tahu tak payah ke Perlis. Di Perak pun ada jawabnya. Ini saya jawabkan. Di Ipoh ni tuan-tuan, nama tempat lepas Ipoh Papan, Lahad. Lahad. Lepas Lahad Papan. Lepas Papan Pusing. Lepas Pusing Batu Gajah. Lepas Batu Gajah kampung saya Parit tepi Sungai Perak. Biar saya yang jawab.
Baik, ini soalan yang saya kemuka, saya jawab pula. Kenapa dia ipoh? Sebab ipoh ni bila dia buat buaian, nanti akan jatuh ke dalam liang lahat. Maklum nama lahat ipoh. Lepas lahat papan. Dah jatuh dalam liang lahat tu, ambil papan, tutup. Masa dia dah mati dalam kubur. Lepas tu pusinglah. Pusingkan kubur tu. Bacakan Al-Fatihah kepada mayat. Kita dah dengar menuntut ilmu dari buaian sampai ke liang lahat. Nama lahat ni hanya di Ipoh sahaja. Tak ada di Perlis. Tak ada di Kedah. Tak ada di Kelantan. Kalau ada satu, Lahat Datu je. Lahat Datu di Sabah. Tapi lahat di Ipoh lepas lahat papan. Ada jatuh dalam liang kubur tu, ambil papan, tutup. Jadi menuntut ilmu dari buaian sampai ke liang lahat. Itu maksud tersirat remaja panjat perkataan Ipoh. Tuan-tuan, saya stop dulu. Kalau ada jawapan nanti beritahu saya. Kerana semua yang kita tengok di alam ni tak ada sesuatu yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azaban nar. Sekian dulu. Kita jumpa lagi untuk jawapan saya lepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.